Assalamualaikum. Ni viral cerita seorang anak yang membuat laporan ala-ala wartawan di lokasi. Ramai yang tag Pak Nil video anak itu dan minta Pak Nil komen. Okey, Pak Nil terpanggil untuk komen sebab apa yang anak ini lakukan sebenarnya adalah satu benda yang kadang-kadang kita orang dewasa tak ada, dan kadang-kadang kita tak tahu pun apa terma-terma dari segi komunikasi. Okey, so ni Pak Nil nak komen. Jom kita tonton sama-sama ya. Assalamualaikum semua warga-warga Bukit Sambau dan selamat petang. Saya Muhammad Haziq bin Muhammad Ashraf. Ni ada kejadian baru berlaku berita terkini. Kejadian baru berlaku di Market Bukit Sambau, Okey. Dalam keadaan dia membuat laporan itu, dia pandai dia menyebut nama dia dahulu dan dia menyebut nama tempat. Okey, suara dia masih suara kanak-kanak. Okey, dia agak nyaring. Okey, tu walau bagaimanapun kita tahu penggunaan head tone. Ini dia sebab dia berada dalam keadaan panik. Dia tak ada skrip, dia buat secara spontan, tetapi masih lagi boleh dengar patah-patah perkataan yang dia cakap. Kan, maknanya dia pandai atur ayat dan sebutan dia bulat. Dan pada waktu yang sama kita dengar mengah dia tu. Ini yang Pak Nil namakan sebagai transfer of emotion. Maknanya apa? Kebanyakan daripada wartawan-wartawan yang Pak Nil tengok, mereka yang melaporkan di lokasi, mereka semua gagal. Kebanyakannya gagal untuk membawa penonton ke tempat laporan. Maknanya kalau tempat itu terbakar, penonton tengok macam tak panik. Maknanya di sinilah berlaku kebakaran. Kan? Atau lagi sebaliknya, wartawan itu gagal bawakan rasa kebakaran, rasa banjir, rasa huru-hara itu kepada penonton. Jadi penonton tengok pun relax sambil makan kacang. Yang ini tidak cara dia bercakap dengan mengah dia tu menunjukkan bahawa dia berjaya membawa penonton semua rasa kalut, rasa panik, rasa huru-hara dan mengah juga. Ini adalah transfer of emotion yang adik ini berjaya lakukan. Jom kita sambung. Ada kemunculan seekor ular sawah yang paling besar dan amat-amat besar dan muncul di dalam longkang. Okey, dia sebut keadaan ular itu. Kalau disebut ada kelihatan seekor ular yang amat besar, jadi kita pun tertanya-tanya besar mana? Besar could be besar ni kan. Tetapi dia sebut yang amat-amat besar. Ini bermakna dia dah menunjukkan kehebatan dia untuk membuat deskriptif. Dia ulas dan dia describe, dan bahasa Inggerisnya dia describe ular itu amat-amat besar. Maknanya dia bukan main-main bercakap mengenai ukuran ular itu. Bijak. Ni beritanya begini. Kami sedang mencuci longkang dan membersihkan kawasan market. Dan kami tak tahu kenapa air boleh bertapung sangat tinggi. Dan kami ingat ada sampah kan? Nampak tak? Dia juga adalah seorang storyteller yang bagus. Dia ikut kronologi. Dia tak ada ambil fakta sini, masuk sini, lepas tu ambil balik yang nombor 2, pergi ke nombor 5. Tak ada. Dia ikut kronologi. Dan penceritaan dia itu, dia bawa kepada penonton tentang semasa beliau mencuci kawasan masjid. Tenang sedikit berbanding dengan apabila dah berjumpa ular. Siapa di antara kita yang kalau bercakap tanpa skrip, kita boleh ingat nama jabatan dengan tepat. Jabatan
Pertahanan Awam Malaysia. Pak Ni tak nampak dia lakukan latihan atau apa. Tetapi yang Pak Ni rasa, dia sememangnya begitu peka, memang minat menonton berita, dan dia tahu pula tu Jabatan Pertahanan Awam Malaysia ni memang tak ular. Kalau orang biasa dia akan cakap bomba. Jom kita tonton lagi. Untuk ke lokasi. Ada letih. Ya, saya akan menunjukkan kemunculan ular sawah yang amat-amat besar dan amat dahsyat sekali. Jom kita saksikan sama-sama ular sawah yang amat-amat besar dan amat dahsyat. Kini kami sedang menunggu Jabatan Pertahanan Awam untuk datang ke lokasi untuk memberi bantuan kepada kami dan untuk mengambil ular sawah tersebut buang kepada tempat yang selamat. Wow, dia boleh membuat laporan sambil berjalan. Ini adalah lagi satu teknik laporan yang bukan calang-calang orang boleh buat. Mana lagi nak tengok jalan, mana lagi nak pegang kamera, mana lagi nak fikir ayat yang nak bercakap. Dan pada waktu yang sama, dia boleh atur ayat seperti dah diskripkan. Itu yang Pak Ni sangat bangga dengan anak ini, membawa ular ke tempat yang lebih selamat, gitu. Dan kami sedang tunggu APM untuk sedia ke lokasi. Dia boleh, malas nak cakap lah. Memang dalam cara pemberita membuat laporan, kita kena sebut nama jabatan itu penuh buat pertama kali. Jabatan Pertahanan Awam Malaysia. Untuk kedua kali, kita tak perlu sebut lagi dah Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. Kita akan sebut APM ataupun APM seperti yang dia kata. Mana dia belajar ni? Dan kami ni lah, kami sedang menunggu. Ini semua boleh tengok. Amat-amat besar. Ella ambil toslet Ella. Amat-amat besar. Sangat besar ya guys. Kalau korang nak tengok, sila ni lah. Okey. Ni saya live Facebook lah. Amat-amat besar sekali. Mana boleh nampak? Tu Nampak tak? Dalam laporan dia boleh ada perbualan dengan orang sekeliling. Ini bermakna dia punya fokus bukan hanya pada kamera. Fokus dia, mata dia adalah real. Dia berada di tempat kejadian dan dia bukan syok sendiri membuat laporan, tetapi dia siap berkomunikasi dengan orang keliling. Ambil torchlight, gitu kan. Dia ada unsur realistik dalam laporan dia ni. Nampak tu semua badan berkelip-kelap tu. Wih, saya amat-amat takut dan Bila nampak ular, dia keluarkan rasa takut itu. Dan kita pun terpengaruh sama. Ui, rasanya sampai ke kita. Kalau dia tak buat macam tu, kita tengok ular tu, oh ular, itu sahaja. Tapi disebabkan dia buat, ui, lepas tu dia pandai flip kamera. Allah nak, oi. Kami menunggu Jabatan Pertahanan Awam untuk segera ke Bukit Selambau dan saya betul-betul terkejut. Mula-mula ceritanya saya berada di rumah. Saya berada di rumah sedang membuatkan kerja sekolah. Dan lepas saya buat kerja sekolah tu, kami terima mesej daripada Encik Atan, daripada Atan Costa. Yang seronoknya, bila dia sebut pasal Cik Atan, dia boleh flip kamera untuk menunjukkan rumah Cik Atan mungkin dekat situ. Bagi Pak Nil, dalam bahasa penyiaran, ini adalah insert shot. Dia ambil rumah dan apabila kita edit, baru kita masukkan rumah Cik Atan ini dan suara kita akan berlaku sebagai voice over. Tetapi tidak. Dia ni bijak. Dia flip kamera dan pada waktu yang sama dia teruskan dia punya laporan seolah-olah dia melakukan voice over di atas insert shot
rumah Cik Atan. Subhanallah. Cik Atan Costa, kami menerima mesej dan dia cakap bahawa ada seekor ular sawah yang besar sedang berada di dalam longkang. Okey, nampak tak? Sebutan yang disebutnya adalah terang. Artikulasinya terang. Dia bulat. Sebutan dia. Maknanya kalau dia sebut sekali, orang dah dengar dan faham tentang laporan yang diberikan. Longkang ni macam ni lah. Tapi dia duduk kat dalam tu. Saya nampak amat-amat besar dan dia sedang kenyang dan besar lah. Dia tak tahu, kita tak tahu dia makan apa. Kita tengok naik tinggi gaya ni. Okey, dia juga kita tak tahu apa. Dia kata, ingat tak? Dengar tadi kan dia kata, saya tak tahu apa. Dia menunjukkan ketidakpastian. Yang ini juga dia bawa sebagai laporan untuk anda supaya terus menonton. Ini pandai tau. Dia macam pandai kunci perhatian penonton untuk menonton dia, sebab dia ada bagi macam sedikit teaser. Saya pun tak tahu apa. Maknanya kita kena tunggu lagi lah. Kok nanti Jabatan Pertahanan Awam datang baru kita tahu betul ke ular tu kenyang. Tanya ke sampah lekat ke apa ke kan? Rupa-rupanya ular sawah yang amat-amat besar dan amat-amat dahsyat. Allah, Pak ni nak tahu lagi apa kesudahannya. Tetapi secara keseluruhan Pak ni bangga sangat ada anak yang sebegini. Tak kira bahasa apa yang digunakan, utara ke bahasa Kelantan ke, tetapi keberanian, lontaran dan juga aliran dia macam air di dalam fikiran dia bercerita dan bercakap. Ini pastinya memerlukan, Pak percaya, memerlukan latihan. Latihan bukan latihan to be, tidak. Ini maknanya dia praktikkan dalam kehidupan dia hari-hari. Kalau mak dia tanya, apa kau buat kat sekolah tadi? Dia dah bersedia dan pandai bercerita dari awal dia datang sekolah sampai ke akhir sekolah, sama ada orang nak mendengar atau tidak. Jadi ibu bapa, ambil peluang, tunjukkan video ini kepada anak-anak anda. Okey, jadikan ia sebagai contoh. Pak ni nak sangat lihat anak-anak kita berani bersuara, yakin bersuara, dan teknik itu semua kemudian. Teknik itu kemudian, tetapi keberanian bercakap dan lontaran suara itu yang harus kita beri keutamaan. Dan ibu, jangan tutup telinga kalau anak mula bercerita. Dengar, dan kalau boleh kita provoke lagi dengan pertanyaan-pertanyaan supaya dia pandai lagi bercerita, bukan dengan hanya sepatah perkataan sebagai jawapan. Okay? Good job.